minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Nur Malawati binti Aspan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kota Masai. Yang dihormati dan diraikan Ustaz Muhammad Syazni bin Khir Bahari selaku penceramah kita pada malam ini. Yang dihormati Cikgu Ahmad Imran bin Mat Isa, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Kota Masai. Yang dihormati Cikgu Aslinda binti Amdin, penolong kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Kota Masai. Yang dihormati Cikgu Zulkifli bin Abu Talib, penolong kanan Ko-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Kota Masai. Yang dihormati Cikgu Nur Azah binti Muhammad, penolong kanan petang Sekolah Kebangsaan Kota Masai. Seterusnya, barisan warga pendidik, ibu bapa serta murid-murid Sekolah Kebangsaan Kota Masai. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama meraikan majlis sambutan Maulidur Rasul tahun 2021 peringkat Sekolah Kebangsaan Kota Masai secara atas talian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anugerah terindah.
Hadirin, biarpun pergi sudah lama, tugas baginda selesai sudah. Suka duka dakwah dilaluinya, mari mengenang detik kelahiran yang indah. Tetak buluh kajang 10, laksana dititing kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Majlis kita mulakan dengan bacaan doa. Untuk itu, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Hafiz bin Mak Yusof untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat SK Kota Masai yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alun lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Hadirin, marilah sama-sama kita saksikan kemeriahan suasana majlis sambutan Maulidur Rasul dan qasidah di negara Timur Tengah. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. أعظم الزوجات قد
غدرا قد تلقت منه أمرا أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا خطبت أحمد بكرا غنمت منه شبابا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا ما لها قد أنفقته ولطه وهبته ما لها قد أنفقته ولطه وهبته دثرته زملته دثرته زملته همونت عنه الصعابا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا قد حماها الله بشرا وعلت فكرا وفخرا قد حماها الله بشرا وعلت ذكرا وفخرا سعدت دنيا وأخرى أسلمت قبل الصحابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا. Hadirin yang dimuliakan, mawar di taman, makanan indah, harum mewangi di rumpun serai, terukir senyuman menanti madah, kongsilah kata Tuan yang dirai. Kini tibalah masa yang ditunggu, perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazni bin Khir Bahari selaku penceramah kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis. Seterusnya, yang saya hormati Guru Besar Cikgu Nur Malawati binti Aspan. Seterusnya, Penolong Kanan 1 Cikgu Ahmad Imran bin Muhammad Isa. Seterusnya, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Cikgu Aslinda binti Amdin. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Cikgu Zulkifli bin Abu Talib. Penolong Kanan Petang Cikgu Nur Azah binti Muhammad. Seterusnya yang berbahagia yang dipertua PIBG Encik Hairul Nizam bin Zainal Abidin, barisan guru-guru Sekolah Kebangsaan Kota Masai. Seterusnya para ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dikasihi para pelajar Sekolah Kebangsaan Kota Masai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita pada pagi ini, insya-Allah. Tadi MC dia berpantun, maka saya pun nak pantun jugalah sikit. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Datang bukan nak tunjuk hebat, sekadar untuk berkongsi ilmu. Baik, apa khabar semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat, apa adik-adik, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa suara saya dapat didengari dengan baik ya.
Sekejap saya tengok dekat komen dekat YouTube ni. Tengok. Sekejap ya. Baik. So kalau apa saya rasa suara saya dapat dengar baik, saya minta maaf kerana background tak apa cantik kerana saya phone baru lepas habis kuliah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan berbicara berkaitan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Jelas dapat dengar baik. Kita akan bercerita berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita diberi tajuk, saya diberi tajuk, bukan kita, saya beri tajuk berkaitan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah terindah. Anda boleh baca di skrin sekarang ini, itu tajuk kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah terindah. Baik. Anak-anak, para pelajar yang ada pada hari ini, jadi terus melekat duduk kat depan komputer tu, dekat mana anda tengok dekat TV ke dan sebagainya, terus melekat duduk kat situ sampailah habis perkongsian saya berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Baik. Sebelum kita mulakan, saya nak tanya kepada adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak SK Kota Masai, nak tak hari ni saya ajarkan satu sunnah Nabi yang paling senang kita nak buat? Nak tak? Okey, satu sunnah Nabi yang paling senang nak buat. Apa sunnah tu? Iaitu sunnah Nabi SAW paling mudah yang kita boleh buat sekarang ini. Kita mulakan sekarang ini sunnah yang paling mudah untuk kita buat, iaitu dengan kita berkongsi kebaikan. Dengan kita berkongsi kebaikan. Cara macam mana nak berkongsi kebaikan? Sekarang ni anda pergi dekat YouTube yang sekarang ni anda tengah tengok, lepas tu anda klik dekat butang share dan anda share lah dekat rakan-rakan anda, dekat dalam grup makcik anda tu, kan, grup maklum paklung rumah, kan, grup nombor 341 tu, grup-grup yang anda ada, share kan, untuk supaya mereka sama-sama dengar berkaitan dengan Nabi SAW, kan. Bila mana mereka dengar tentang Nabi SAW, mereka berselawat kepada Nabi SAW. Kata Nabi, mandalla ala khairi barang sesiapa yang tunjuk kepada orang berkaitan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan dapat kebaikan seperti mana orang yang lakukan tersebut, kan. Bila kita share kebaikan, jadi jangan tunggu lagi, jangan buang masa, klik butang share dan copy link dekat situ, kemudian kan ada link tu kan, kemudian lepas tu sharekan dekat Facebook ke, dekat story WhatsApp kan. Korang kalau tidak 5 saat sekali duk update story kan, share dekat situ, share dekat dalam grup-grup macam-macam korang dan apa yang mana ada, dan kita share, mudah-mudahan mereka dapat bersama-sama mendengarkan bercerita. Hari ini yang saya akan cerita berkaitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa saya tak nampak komen dekat sini? Bismillah. Okey dah. Baik, okey dah share. Baik, terima kasih Farah Kristina. Dah share. Okey, Amra, okey. So, share. Dah share, alhamdulillah. Hai, saya Ali 20 tahun. Baik, masya-Allah. Okey. So, jadi jangan lupa share. Jadi, mari kita bercerita berkaitan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anugerah terindah. Okey. Adik-adik semua, SK Kota Masai, anak-anak, adik-adik macam muda sangat aku ni. Okey, baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tanya, kamu sayang tak dekat Nabi? Sayang ke tidak? Sambil-sambil tu boleh komen-komen dekat live chat tu sambil tu saya baca dekat situ. Okey, baik, dah share. Okey, baik, terima kasih yang dah share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala bagi kamu bagi anda semua pahala, insya-Allah. Baik. So, sayang kata Fizi Gaming, amboi nama dahsyat-dahsyat sekarang ni, teramat sayang. Kita perlu sayang kepada Nabi SAW, dan kita kena rasakan Nabi SAW ini adalah anugerah terindah. Dan kenapa kita kena rasa anugerah terindah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala minta untuk kita rasakan Nabi SAW anugerah terindah. Ibu-ibu, bapa-bapa yang berada dalam grup dalam YouTube yang pada malam ini, yang mendengar kuliah saya pada malam ini, guru-guru, para asatidz, ustazah. Mari kita lihat dalam Quran, dalam surah Al-Imran, surah ketiga, ayat ke-164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya laqad mannallahu 'alal mu'minin, Allah telah menganugerahkan ke atas orang-orang yang beriman. Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu fi dhalalin mubin.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan ke atas orang-orang yang beriman. Allah telah menganugerahkan ke atas orang-orang yang beriman. Kan? Orang yang beriman kena rasa kehadiran Nabi ini sebagai anugerah terindah. Iz ba'atha fihim rasulan. Tak kala iz ba'asa telah diutuskan fihim di kalangan mereka, di kalangan manusia. Nabi adalah manusia. Di kalangan Nabi adalah Nabi SAW datang daripada bangsa apa? Siapa boleh jawab? Adik-adik kat sini. Nabi datang daripada bangsa apa? Bangsa ku apa? Kurwa. Bangsa Quraisy. Nabi SAW datang daripada bangsa Quraisy, kan? Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, daripada bangsa mereka, daripada bangsa Quraisy. Untuk apa? Yatlu alaihim ayati. Yatlu alaihim ayati, untuk dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Ya, ini ayat Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan hati manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan kepada manusia Alkitab, Al-Quran, wal hikmah. Hikmah dekat sini maksud apa? Maksudnya adalah sunnah. Sunnah Nabi SAW. Kan? Wa in kanu fi dhalalim mubin, dan kata Allah, sesungguhnya mereka terdahulu tanpa Nabi SAW, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada para pelajar SK Kota Masai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rasa Nabi adalah anugerah terindah. Allah Subhanahu wa taala sebut idza ba'atsa fihim rasulan, diutuskan seorang rasul min anfusihim, daripada bangsa mereka. Kita nak sebut dulu berkaitan dengan bangsa Nabi ini. Nabi datang daripada bangsa mana? Bangsa Quraisy, kan? Okey, so mari kita ulang balik sedikit. Kita buat ulang kaji sikit berkaitan dengan nama Nabi SAW. Okey, baik. Siapa yang dekat sini yang rajin, rajin boleh tulis dekat situ, dekat live chat kita boleh tulis. Nama yang Ustaz nak sebut kejap lagi ni. Nama Nabi SAW. Mari kita hafal. Kita sayang Nabi, kan? Korang sayang dekat MK, korang tahu nama MK sebenar, nama sebenar MK korang tahu, kan? So nama Nabi korang wajib tahu. Kena tahu siapa nama Nabi yang sebenar. Baik. Nama Nabi SAW, nama Muhammad lah, itu nama sebenarnya. Kita nak tahu keturunan Nabi SAW. Muhammad bin siapa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinana. Kinana bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Nizar. Nizar bin Adnan. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Ada 21 generasi daripada Nabi SAW sehinggalah ke Adnan. Adnan ni siapa? Nenek moyang Nabi SAW. Okey, siapa yang ingat tulis kat situ. Nanti insya-Allah cikgu yang tengok nanti cikgu bagi hadiah lah. Okay, insya-Allah cikgu juga yang bagi hadiah. So Muhammad bin Abdullah, ini nama Nabi SAW. Okey, adik-adik semua kalau boleh kita hafal lah nama Nabi. Minta ayah, mak hafal. Okey, kalau boleh ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya dekat rumah kita mesti kena ada kitab sirah. Berkaitan dengan Nabi SAW. Kita bacalah lepas solat ke, baca dekat anak-anak kita supaya anak kita kenal nama Nabi, kenal berkaitan dengan Nabi SAW. Baik. Nabi SAW ini diutuskan daripada, Nabi ini datang bukan daripada kaum yang biasa-biasa. Nabi bukan datang daripada kaum biasa-biasa, atau nenek moyang kami, Nabi SAW bukan orang yang kaling-kaling. Bukan orang yang kaling-kaling. Itu bahasa orang sekarang dah. Bukan orang yang calang-calang lah. Bapa Nabi, nenek moyang Nabi SAW adalah orang yang berstatus. Ada status. Mereka ini ada berstatus. Mereka ada kedudukan di pandangan masyarakat Quraisy. Mereka ni adalah orang hebat-hebat, adik-adik. Orang hebat-hebat, orang yang pandai bisnes di Mekah. Ketika mana Abu Sufyan, Abu Sufyan ditanya oleh Kaisar Romawi. Kaisar Romawi, Raja Romawi. Kalau dekat Rom dipanggil sebagai Kaisar. Kalau dekat Parsi dipanggil sebagai Kisra. Raja itu nama dia Kisra dekat Parsi. Kalau Rom nama dia Kaisar. Kalau dekat Mesir
biasa dengar kan? Firaun. Firaun tu bukan nama orang, itu nama jawatan dia, Firaun. Okey? So, jadi Kaisar Romawi, Raja Romawi ini namanya Hercules. Biasa dengar tak nama ni? Kan? Namanya Hercules. Hercules tanya kepada Abu Sufyan. Dia tanya kepada Abu Sufyan. Dia tanya kepada Abu Sufyan, dia tanya, kaifa nasabuhu? Bagaimana dengan keturunan Nabi SAW? Nabi ni datang daripada keturunan yang macam mana kan? Orang Johor kan dia suka kan? Nabi ni datang daripada keturunan yang macam mana kan? Dia tanya. So, kata Abu Sufyan, huwa fina zu nasabin. Nabi SAW ini datang dalam keturunan yang mempunyai kedudukan yang terbaik, kedudukan yang bagus, mempunyai kedudukan yang sangat baik. Zu nasabin. Maka kata Abu Sufyan, fakazalik, demikianlah, fakazalik ar-rasul tub'atu fi qaumihi nasabin. Demikianlah pada setiap para rasul diutuskan yang mempunyai, mereka ini mempunyai kedudukan yang terbaik di kalangan mereka. Kan? Seperti mana Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi SAW ini bukan datang daripada keturunan yang tidak baik. Bukan nenek moyang Nabi perompak. Tidak. Nabi datang daripada keturunan yang baik-baik. Jadi sepatutnya orang Arab, mereka kenal Nabi. Kan? Sebab Allah sebut dalam Quran, min anfusihim, daripada bangsa mereka. Sepatutnya mereka kena kenal, mereka kenal Nabi SAW. Kan? Cara mudah kita nak faham adik-adik hari ni, senang cara mudah lah. Nabi ni seumpama ada dalam grup WhatsApp diorang kenal siapa lelaki ni. Namun sayangnya, lelaki ini, mereka ini, orang-orang Quraisy tak nak beriman dengan Nabi SAW. Mereka tak nak beriman dengan Nabi SAW. Mereka sombong, mereka bongkar kerana mereka gilakan harta. Ingat, adik-adik, belajar bersungguh-sungguh, jangan sampai bila dah besar, kaya raya, lupa Allah. Kita tak nak macam itu. Kita belajar bersungguh-sungguh. Kenapa nak belajar bersungguh-sungguh? Nak jadi orang berjaya, kenapa? Sebab nak bantu ibu dan ayah. Kerana kita nak jadi orang yang berjaya, boleh bantu orang yang susah, yang memerlukan. Kena simpan daripada kecil, kena betulkan niat kita. Kita nak jadi supaya jadi seperti Nabi SAW yang berbakti kepada orang lain. Ini kehebatan Nabi SAW. Tapi tak orang Quraisy. Mereka ni orang yang memang gilakan harta. Kan, mereka gilakan harta, mereka tak nak. Sebab itu mereka tak nak ikut Nabi. Mereka tak nak ikut Nabi. Mereka sayang dengan duit, wang ringgit mereka sebagainya. Mereka ego, mereka takabur, mereka sombong dengan Nabi SAW. Ini masalah orang-orang Quraisy. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang Ustaz baca tadi, surah ketiga ayat 164, yatlu alaihim ayati. Bahawa Nabi ini didatangkan untuk bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hati kita. Hati mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tu siapa? Kita lah. Kita baca ayat itu. Quran ini bukan diturunkan untuk orang Arab saja. Quran ini bukan diturunkan untuk orang Arab saja. Quran ini diturunkan untuk semua. Untuk siapa? Untuk semua manusia yang lahir selepas Nabi diangkat. Kan? Kata Nabi SAW, kana nabiyyun yub'atu fi qaumi khassah. Setiap para nabi diutuskan untuk kaumnya yang tertentu. Kan, wa inna ma bu'istu, dan aku diutuskan ilan nasi kafah. Tapi nabi ni, adik-adik ya, nabi diutuskan untuk seluruh manusia. Tak kisahlah engkau hitam ke, engkau putih ke, engkau besar ke, engkau kurus ke, engkau kecil ke, hidung mancung ke, hidung penyek ke, ada jerawat ke, tak ada jerawat. Tetap kita wajib beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Faham ke tidak? Cuba ngangguk sikit. Tak apalah, walau ustaz tak nampak pun, konon-konon je lah. Mengangguk sikit kalau faham. Alhamdulillah. Baik. So, jadi, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nabi ini diutus untuk semua makhluk. Sebab itu kita kena rasa kehadiran Nabi SAW adalah kehadiran yang cukup terindah. Kenapa kita kena rasa kehadiran terindah Nabi ini, Ustaz? Kenapa? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak ada Nabi, macam mana kita tahu solat? Kalau tak ada Nabi, macam mana kita tahu macam mana nak puasa? Kalau tak ada Nabi, macam mana, siapa yang ajar kepada kita cara berdoa? Nabi ajarkan. Kita tak pernah jumpa Nabi kan? Maka Nabi ajar melalui para ustaz ajar, ayah kita pun tahu, ayah ajar kepada anak-anak, kan? Ajar kepada anak-anak macam mana cara berdoa dan sebagainya. Kan? Nabi seumpama pelampung yang menyelamatkan kita, tuan-tuan perempuan. Nabi umpama pelampung yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita lemas di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan,
puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik SK Kota Masai. Hari ini kita perlu lihat kepada lelaki ini. Lelaki ini bukan lelaki yang calang-calang. Lelaki ini cukup hebat. Hebatnya bukan saja daripada keturunan. Tadi Ustaz dah sebutkan keturunan Nabi hebat. Nabi ni, adik-adik, kamu jangan bangga dengan keturunan kamu. Bapa aku kaya jutawan, bapa aku doktor. No, jangan hanya berbangga dengan nenek moyang kita, tapi kau tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa maksudnya harga diri kita tak ada. Kita tak ada nilai. No, adik-adik, kita jangan jadi macam tu. Jangan berharap kepada keturunan. Nabi tidak begitu. Memang keturunan Nabi mulia, Nabi sendiri mulia. Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai role model. Sebagai role model. Jangan korang pergi angkat Kim Jong-kook sebagai role model korang. Jangan angkat sebagai pelakon-pelakon Korea, penyanyi-penyanyi Korea sebagai role model. Kerana mereka itu ada salah. Dan mereka itu pun ada kesilapan. Tetapi bagaimana Nabi SAW, Kim Jong-kook yang korang duk sayang sangat, pelakon Korea, diorang tak doa pun untuk korang. Kan? Tetapi Nabi SAW doa untuk kita. Dengan Nabi SAW juga yang kita nak minta syafaat nanti. Baik, faham Ustazah? Baik, tak mana pula Ustazah, dia tengok aku pakai tudung ke dalam ni. Bismillah. Okey, baik. So, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Aizah Bukhari pakai cengkung mata sikit tengok. Tu dia cakap dengan Ustazah lain. Ke nampak orang ada bayang kat belakang ke apa? Baik, seram pula aku. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena lihat bagaimana Nabi ini bukan saja hebat daripada segi keturunan, Nabi juga hebat daripada segi Nabi juga hebat daripada segi sudut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga hebat daripada sudut sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berdoa untuk kita adik-adik. Nabi berdoa untuk kita walaupun Nabi tak pernah jumpa kita. Nabi berdoa untuk kita, dan nanti di akhirat nanti adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjumpa dengan Nabi dan kita akan minta syafaat daripada Nabi. Ustaz, syafaat itu apa? Kan? Syafaat itu apa? Syafaat ini pertolongan. Nabi akan tolong kita. Kita akan kata kat Nabi, help me, tolong kat aku Nabi. Kan, sebab waktu itu kita berada di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, kan, apa? Tudna asy-syamsi yaumal qiyamati minal khalqi. Waktu itu matahari akan berada dekat dengan kepala kita, akan berada dekat dengan makhluk ketika itu. Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi, berada dekat dengan dekat atas kepala kita. Kan, faminan nasi, faminan apa kata Nabi SAW, dia akan berada di dekat dengan apa? Dengan manusia, dan ketika itu kata Nabi SAW, peluh itu akan bergantung ala a'malihim, kepada perbuatan-perbuatan mereka, kepada amalan-amalan yang kita lakukan. Fayakunun nasi ala qadri a'malihim fil araq, kata Nabi SAW. Peluh waktu itu, waktu kita berdiri dekat mahsyar, kan, tadi Ustaz cerita pasal minta pertolongan. Kenapa Ustaz kita kena minta pertolongan kepada Nabi SAW? Kenapa? Sebab waktu itu kita akan dibajiri, kita akan dilemaskan dengan peluh. Kata Nabi SAW, fayakunun nasi ala qadri a'malihim fil araq. Akan peluh mak ayah kita semua, tak kisah. Dengan ustaz-ustaz pun sama. Kan, kerana amalan kita, kalau makin banyak amalan baik kita, peluh kita makin berkurang. Amalan kita banyak, peluh kita berkurang kalau amalan itu diterima oleh Allah. Kalau amalan kita sikit, dekat serumah tak sembahyang, subuh pun pukul 8, ni sekolah tak naik kan, sekolah tak naik, cikgu buat apa, Zoom, buat apa, Google Meet, Zoom dan sebagainya, dia tutup kamera sebab baru bangun tidur dengan rambut terpacak, mata ada tarik mata lagi, tak bangun tidur lagi kan, tapi takut kena marah, buka juga tu kamera, tak buka tu sebab tak mandi lagi. So adik-adik, sembahyang tak sembuh, subuh pun tak sembahyang, subuh pun tak ke mana, maghrib masih lagi dekat padang bola sepak. Kan, maghrib yang apa, yang perempuan maghrib dia tak adalah kat padang bola sepak, dia duduk depan TV. Duduk depan TV, Dr. Sangat depan TV, dia tengok cerita apa, menantimu di pintu neraka. Yalah, kenapa menantimu di pintu neraka Ustaz? Sebab ia dah tak sembahyang maghrib kan. Bukan 7 hari mencintaimu, menantimu di pintu neraka, dah tak solat. So adik-adik, bila mana kita tak solat, amalan kita akan bergantung, peluh kita akan bergantung kepada amalan kita. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Nabi kata, kan, sebab ada manusia yang peluh mereka sampai ke mana, ada peluh mereka sampai ke buku lali. Kata Nabi SAW, ada yang peluh sampai ke pinggang. Kata Nabi, ada yang peluh sampai ke mulut. Allahu Akbar. Takut ke takut?
Takut tak? Takut kan kita? Takut dengan azan ni. Ustaz pun takut. Sebab ini semua akan berlaku. Tak kira ustaz ke tak ustaz. Duk ceramah Maudi Rasul. Ustaz pun kena juga tibai. Kalau ustaz pun tak dengar. Ustaz kalau tak buat apa ustaz cakap. Sama je kena. Kan? So, nanti dekat masyarakat, waktu itu kita akan kata dekat Nabi, Ya Rasulullah, help me, tolong kami. Kan? Bagi syafaat kepada kami. Sebab tu kita perlukan pertolongan Nabi. Kita akan minta Nabi SAW pertolongan daripada Nabi SAW. Sebab itulah, banyakkanlah berselawat kepada Nabi SAW. Adik-adik, kan, bila dengar azan, rumah dekat dengan masjid kan, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan, lepas azan sampai la ilaha illallah tu, habis azan, angkat tangan baca doa. Angkat tangan baca doa. Macam mana doa lepas azan? Allahumma rabba hadhi da'wati tammah, itu doa lepas azan. Kalau Allahumma barik lana, tu doa makan. Ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, baca sampai habis. Kata Nabi, siapa yang membaca doa selepas azan, halat lahu syafa'ati, halal baginya syafaat aku. Nak dapat syafaat Nabi ke tak? Angguk lah. Nak ke tak? Angguk. Tak apa, ustaz tak nampak pun angguk. Okay? So, minta ke apa cara macam mana nak dapat syafaat Nabi adalah dengan kita baca doa lepas azan. Boleh adik-adik? So, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah perlunya syafaat Nabi SAW. Baik, sekarang ni ustaz nak masuk berkaitan tentang sikap Nabi. Bagaimana akhlak Nabi. Adik-adik, kita kena dengar. Kita kena dengar. Bukan dengar saja. Okey, orang kata masuk telinga kanan, keluar. No, jangan keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, simpan dalam otak sampai mati. Okey? Masuk telinga kanan, jangan keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, simpan dalam otak. Ingat betul-betul. Macam mana? Kata nak dapat syafaat Nabi. Kita cuba. Kita cuba try test. Tiru macam mana Nabi SAW. Boleh? So, bagaimana akhlak Nabi? Allah Subhanahu wa taala sebut, adik-adik dah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat lelaki ini, lelaki yang bernama Nabi SAW, yang bernama Muhammad ini. Allah angkat, Allah kata, lelaki ini adik-adik, tuan-tuan perempuan, lelaki ini bukan dianugerahkan sebagai tokoh ma'al hijrah, tak. Tetapi lelaki ini dianugerahkan oleh Allah, raja segala raja. Dia bukan mendapat tokoh daripada raja, tetapi yang menganugerahkannya adalah raja segala raja. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan Nabi SAW sebagai orang yang mempunyai role model yang paling terbaik. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi, pada akhlak Nabi, pada akhlak Nabi SAW itu ada contoh teladan yang baik. Adik-adik nak jadi baik, jangan tengok orang lain, tengok Nabi. Ustaz, macam mana nak jumpa Nabi, Ustaz? Dia kata, Ustaz, macam mana nak jumpa Nabi? So, kita tak akan jumpa Nabi deh. Kita tak akan jumpa Nabi. Caranya macam mana? Ustaz bagi tahu tadi, buka buku sirah. Kan, baca tentang Nabi SAW. Dekat situlah kita kenal Nabi. Minta ayah cerita. Kejap lagi kan, nak buat sleeping story kan. Minta, nak dekat tidur, so bapak ceritakan sambil tepuk tu kan. Nak sangat bapak kau buat gitu. Tepuk sambil cerita. Sambil cerita. Kata, ayah cuba ayah cerita macam mana Nabi kecil-kecil. Okay. Cuba tanya, ayah macam mana Nabi kecil-kecil ya? Macam mana Nabi kecil-kecil? So ayah tanya. Ya, Nabi dulu sebelum Nabi diangkat jadi rasul, Nabi kerja apa? Cuba tanya dekat ayah kamu. Tanya dekat mak. Mak, apa nama ibu Nabi, mak? So nanti mak kena prepare lah baca. Kalau mak tak tahu, kata mak tak tahu, nanti mak baca. Mak pun jangan sombong. Alah kau ni, yang tu pun tanya mak. Baik, mak tak hantar ke sekolah. Yang tu mak pun satu hal. Jangan sombong. Mak cakap lah, mak tak tahu, nanti mak cari. Mak bukan tak ingat, mak bukan tak tahu, mak lupa. Kan, mak kan manusia tidak pernah sengit daripada lupa. Mak guna alasan kukuh sikit. Kan, so tadi mak belilah buku. Kan, mak belilah buku, ataupun waktu anak tengah tanya, perjalanan anak tak nak tanya kat kita tu, Google lah Ustaz. Kan, tengok Ustaz, apa nama Nabi, nama ibu Nabi. Tapi insya-Allah saya yakin tuan-tuan puan-puan tahu siapa nama ibu Nabi SAW kan. So, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, so adik-adik, sikit kota masai, mari kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran, maafkan saya,
Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran bahawa Nabi SAW mempunyai akhlak yang cukup baik. Dalam surah dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau la'ala khuluqil azim, mempunyai akhlak yang cukup mulia. Mempunyai akhlak yang cukup mulia. Nabi SAW. Jadi kita sebut tentang Nabi mempunyai akhlak yang cukup mulia. Kita nak tahu dekat mana mulianya Nabi ni. Betul? Dekat mana mulianya Nabi ni? Adik-adik, mari kita tengok ketika Nabi SAW, kita adik-adik, tuan-tuan puan-puan, kita ni, orang buat baik dengan kita, kita balas kebaikan, itu benda biasa. Betul? Itu benda biasa. Tetapi yang luar biasa bila orang buat buruk dengan kita, kita balas baik. Itu susah, tuan-tuan. Termasuk ustaz yang cakap ni pun susah. Orang baling batu, kita nak balas kebaikan. Susah ke? Susah. Susah kita nak buat. Tetapi untuk lelaki ini, anugerah terindah bernama Rasulullah ini, Nabi SAW, Allahu Akbar. Kan? Dia ketepikan hawa nafsu, tetapi rahmat kasih sayang dia lebih kepada umat dia, Nabi SAW. Inilah kehebatan Nabi SAW. Satu hari, Sayyidatina Aisyah bertanya. Sayyidatina Aisyah ni siapa dia? Aisyah. Dah saja baik. Siapa Aisyah ni? Aisyah ini adalah isteri Nabi Muhammad SAW. Okey, Aisyah adalah isteri Nabi Muhammad SAW. Aisyah tanya dekat Rasulullah. Aisyah tanya dekat Rasulullah. Hal ata alayka yaumun kana ashadda min yaumin Uhud? Tanya Aisyah dekat Nabi SAW. Ya Rasulullah, pernah tak datang satu hari ya Rasulullah? Pernah tak engkau temui, engkau berjumpa, engkau mengalami satu hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Pernah tak Rasulullah, engkau mengalami satu peristiwa yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Tanya Aisyah kepada Nabi SAW. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Sebab perang Uhud ni adik-adik, perang Uhud ni Nabi SAW mengalami keadaan yang cukup kritikal. Apa yang Nabi kena? Apa yang Nabi kena dekat perang Uhud? Cuba tulis sikit dekat last chat kamu tu. Okey. Dia tak habis-habiskan kehadiran kat sini ni. Okey, baik. So, apa yang Nabi SAW kena dalam perang Uhud? Yang pertama, siapa yang rajin cuba tulis kat situ. Okey, cuba tulis. Yang pertama, apa yang Nabi kena? Gigi Nabi patah. Dalam peperangan Uhud, gigi Nabi patah. Satu. Kemudian yang kedua, apa yang Nabi kena dalam perang Uhud? Pedang, tertusuk, apa benda tajam tertusuk dalam pipi Nabi sampai tertimbus masuk ke dalam. Allahu Akbar. Sakit ke sakit adik-adik? Sakit dah. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kena kepada Nabi SAW? Okey. Gigi. Terima kasih Nur Alung. Yang ni anak ke mak ke ni? Okey. Gigi Nabi patah. Yang kedua, benda tajam pedang tertusuk dalam pipi Nabi. Yang ketiga apa dia? Apa yang Nabi kena dalam perang Uhud? Okey. Yang Nabi SAW kena dalam yang ketiga, apa yang Nabi alami, iaitu bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah wafat. Wafat, meninggal dalam syahid dalam perang Uhud. Yang keempat, apa dia yang kena? Apa yang Nabi SAW kena dalam perang Uhud? Kan 70 orang, 70 dek. Kan 70 orang sahabat Nabi meninggal syahid. Allahu Akbar. Bapa saudara Nabi yang ketiga tu betul, Syamsuddin Muhammad Ismail. Ni bapa ke anak ke ni? Okey, baik. Nama macam apa orang sini-sini je nampak ni. Okey. Baik. So bapa saudara Nabi meninggal. Siapa bapa saudara Nabi tu? Sayyidina Hamzah. Okey. Baik. Kemudian yang keempat, 70 orang sahabat Nabi meninggal. Adik-adik, kan adik-adik pernah pergi Mekah tak? Kalau kita pernah pergi Mekah, kita pergi ke Bukit Uhud, ke Gunung Uhud, kita pergi ke Gunung Uhud. Lepas tu kita akan nampak ada satu yang macam ada pagar tu, dalam tu itulah makam para sahabat, 70 orang sahabat Nabi termasuk Sayyidina Hamzah yang mana wafat meninggal dalam peperangan Uhud. Okey. Dahsyat ke tak dahsyat dalam perang Uhud yang Nabi alami?
Dahsyat ke tak dahsyat? Dahsyat. Kan? Sakit tak sakit? Kalau kita orang yang terdekat dengan kita meninggal, sedih tak adik-adik? Kamu sedih tak orang yang terdekat meninggal? Sedih lah. Kan? Macam-macam Nabi kena, dah lah luka. Lepas tu orang yang terdekat meninggal. Sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi meninggal. Sedih. Tapi Nabi kata, ada yang lebih sedih lagi daripada itu. Itu dah cukup sedih dah. Tapi kata Nabi, ada lagi yang lebih sedih daripada itu. Apa yang paling sedih Ustaz? Cerita apa yang paling sedih Ustaz? Korang sedih bila tengok cerita Korea. Kan? Bila hero terpaksa berpisah dengan heroin, tu korang menangis. Kan? Tapi Nabi SAW sedih. Okay? Nabi SAW sedih ketika mana kata Nabi, "Iz aradtu nafsi ala ibni Abdil Yalil ibni Abdil Kulal." Iz aradtu nafsi, ketika aku menawarkan. Nabi pergi ke Taif. Kan? Nabi pergi ke Taif. Taif ini lebih kurang dalam 80 km. Kalau korang duduk kat Johor ni, 80 km, maksudnya contohnya nak pergi ke Tanjung Sepang. 80 km kalau pergi Tanjung Sepang dekat Pengerang tu kan. Tanjung Sepang lebih kurang 80 km daripada Johor. Kalau duduk berada di Johor betul, nak pergi ke Tanjung Sepang tu lebih kurang around that lah, 80 km, 80 lebih je macam tu. Okey, daripada Mekah ke Taif lebih kurang 80 km. Dek, Nabi dulu tak ada F-15 dek. Kan? Nabi dulu tak ada kereta, Nabi tak ada motor. Kan? Nabi berjalan kaki, menaiki kuda, unta dan sebagainya, pergi ke Taif, berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan orang YB dekat sana. Yang berhormat. Iz aradtu nafsi, ketika aku menawarkan diriku ala ibni Abdil Yalil ibni Abdil Kulal. Aku tawarkan diri aku. Kata Nabi, dia jumpa dengan YB kat sana, nama dia Abdul Yalil. Anak Abdul Yalil, ibni Abdul Yalil. Okey. Apa yang dia buat? Dia jumpa dengan ibni Abdul Yalil ini, dia cakap dengan kawan ni, dia kata, aku nak ajak engkau masuk Islam. Aku minta engkau lindunglah aku. Minta permintaan Nabi kepada lelaki ini. Ada 3 orang lelaki dia. Ada 3 YB. Tuan-tuan, perempuan, ada 3 YB pembesar. Kita sebut YB lah, senang nak faham. Ada 3 pembesar dekat Taif ketika itu. Ada orang 3 pembesar, 1 penghulu kampung dan sebagainya lah, pembesar kat Taif itu. Nabi jumpa lah. Jumpa orang. Ini menunjukkan bila masa nak masuk tempat orang, minta adab. Ada adab. Maksudnya pergi jumpa dengan orang sebagainya. Begitu juga Nabi. Nabi jumpa dengan pembesar Taif ketika itu. Kata Nabi SAW, Nabi dakwah mereka. Kata Nabi, falam yujibni. Mereka tak sambut. Mereka tak nak ikut aku. Nabi tawarkan kepada mereka untuk memeluk Islam, ikut bersama dengan Nabi SAW. Mereka tak nak ikut Nabi SAW. Sakit tak? Ada lagi yang lebih sakit daripada itu, dek. Ada lagi tuan-tuan, puan-puan, ada yang lebih sakit daripada itu. Apa yang sakit? Perkataan mereka. Perkataan yang mereka ungkapkan kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Adik-adik ingat adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, bahawa perkataan ini memang mudah kita ucap. Tetapi bila kita dah sebut, tuan-tuan, puan-puan, bila kita dah sakiti hati orang, Allahu Akbar. Untuk sembuh tu susah, tuan-tuan, puan-puan. Inilah perkataan yang mereka ungkapkan kepada Nabi, yang menyebabkan Nabi rasa sakit sangat hati Nabi SAW bila dengar perkataan-perkataan mereka itu. Sakit hati Nabi SAW. Kan? Macam bila korang dengar, sakit hati kita. Kan dengar. Jadi, apa yang Nabi SAW kena? Ada 3 orang. Apa 3 orang ni cakap dekat Nabi? Orang yang pertama, dia cakap dekat Nabi, dia kata apa? Dia kata dekat Nabi SAW, dia kata, huwa yamrutu siyabal ka'bah in kana Allah arsalak. Dia kata apa? Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, aku akan koyakkan kiswah kain Kaabah itu. Aku akan koyakkan kain Kaabah kalau Allah utus engkau. Allah utus engkau, aku akan koyakkan kain Kaabah. Maksudnya dia tak boleh terima lah Nabi apa sebagai Rasul. Kan contoh kawan kelas kamu kata, kalau engkau lah jadi jadi ketua kelas, kalau engkau lah jadi ketua kelas, aku minta dekat cikgu aku nak pindah kelas. Contoh macam tu, sakit tak hati? Sakit dah. Kan kalau engkau jadi ketua kelas, aku minta kat cikgu aku nak tukar kelas, tak mau aku engkau jadi ketua kelas. Lagu tu lah. Dia orang cakap dekat Nabi, dia kata orang yang pertama ni kata apa? Dia kata yamrutu, mereka ni hormat dengan Kaabah. Mereka hormat dengan Kaabah. Tapi laki tadi dia kata sampai dia boleh cakap apa? Yamrutu siyabal Kaabah. Dia nak koyak kain Kaabah. In kana Allah arsalak. Kalau Allah utus kau, aku nak koyak kain Kaabah. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat tak dahsyat? Cuba tanya mak kamu, dahsyat ke tak dahsyat? Dahsyat.
Allahu Akbar. Tak cukup satu, cukup yang kedua. Yang kedua. Okey? Baik, yang kedua. Apa yang orang tu kata? Okey, apa yang orang kedua kata? Ada 3 orang tadi Ustaz sebutkan. Yang kedua, orang kedua tu kata apa? Dia kata, amma wajadallah ahadan yursilhu ghairu, amma wajadallahu ahadan yursilhu ghairu. Allah tak ada orang lain ke dia nak utus? Kan? Cikgu lantik kawan kamu jadi ketua kelas, kamu cakap tak ada orang lain ke cikgu nak lantik je ketua kelas? Kau juga. Allahu Akbar. Nabi tadi tengah sedih tau. Adik-adik, Nabi tengah sedih. Macam-macam Nabi kena. Macam-macam Nabi tengah kena kat Mekah. Kan? Adik-adik cuba bayangkan. Dekat sekolah tadi cikgu marah. Kawan AJ. Balik rumah kena marah dengan mak pula. Lepas tu abang pukul kamu pula. Sakit tak sakit dia? Sakit tak sakit? Sakitlah dah. Nabi sebelum pergi ke Taif dekat Mekah, Nabi dah kena macam-macam dah. Orang cakap dekat Nabi apa? Orang cakap dekat Nabi apa? Diorang cakap macam-macam. Diorang cakap Nabi sebagai orang gila. Diorang cakap dekat Nabi orang gila. Adik-adik, na'udzubillahi min zalik. Diorang cakap dekat Nabi orang gila. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Adik-adik boleh tengok dalam Quran. Dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-kafirun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-kafir, apa mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dia kata apa? Mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Maafkan saya, surah Shad, surah 38 ayat 4. Ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Sesungguhnya wahai orang yang diturunkan Quran, innaka lamajnun. Sesungguhnya engkau gila. Mereka kata gila dekat Nabi SAW. Maka Allah jawab, Muhammad, kau tak gila Muhammad. Dalam surah Al-Qalam, surah 68 ayat 2. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Kau tak gila Muhammad. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dengan itu, tak cukup dengan kata gila. Mereka kata mereka fitnah Nabi. Mereka fitnah Nabi sebagai ahli sihir. Mereka fitnah Nabi sebagai pembohong. Ini baru surah Al-Hijr, surah 15 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala al-kafirun hadza sahirun kazzab. Lelaki ini, siapa lelaki ini? Siapa lelaki ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza sahirun kazzab. Hadza sahirun kazzab. Lelaki ini sahirun. Penyihir, tukang sihir, kazzab, pembohong. Mereka fitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit tak hati Nabi? Sakit. Nabi bawa diri. Banyak lagi adik-adik kalau kita nak cerita apa orang Quraisy kata kepada Nabi SAW. Kan? Abu Jahal. Dia mempermainkan Nabi SAW. Abu Lahab mempermain, hina Nabi, cerca Nabi. Abu Jahal. Apa dia buat? Dia main-main. Ketika mana adik-adik, ketika mana ada satu buah dalam Quran. Buah ini akan jadi buah penduduk neraka. Tulis dekat situ. Buah penduduk neraka. Nanti cuba tanya dekat kawan kamu. Apakah makanan buah yang akan dimakan oleh penduduk neraka? Buah apa? Buah apa? Strawberry. Bukan. Buah zakum. Buah apa? Buah zakum. Okey? Buah zakum. Bila mana cerita tentang buah zakum, Allah turun ayat Quran berkaitan tentang buah zakum ni, tuan-tuan puan-puan. Abu Jahal bila dia dengar tentang buah zakum ni, dia cakap apa? Dia cakap apa, tuan-tuan puan-puan? Dia tanya dekat penduduk Quraisy. Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum allati yuhawwifukum biha Muhammad. Wahai orang-orang Quraisy. Adik-adik, kata Abu Jahal, ini Abu Jahal. Dia kata apa? Wahai orang-orang Quraisy, engkau tahu tak apa buah zakum yang Muhammad duk takut-takutkan korang tu? Yang Muhammad kata buah ni yang makan neraka tu, kau tahu tak buah zakum ni sebenarnya macam mana? Kau tahu tak macam mana buah zakum ni yang sebenarnya? Okey? Buah dia itu bau'ah. Okey? Bukan bau'ah, buah. Okey, buah zakum. Okey, baik. Kau tahu tak macam mana buah zakum itu? Abu Jahal tanya.
Abu Jahal tanya, kau tahu tak macam mana buah zakum itu? Kata orang Quraisy ketika itu, la, kami tak tahu apa buah zakum tu. Kami tak tahu apa buah zakum itu. Maka, macam mana buah zakum itu? Maka kata Abu Jahal, dia kata apa? Dia kata, huwa ajwatun yasriba bizubdi. Buah zakum ni dia macam buah kurma ajwa. Dia tahu tak kurma ajwa? Tak tahu, tanya kat mak dengan ayah kamu. Susah sangat, Google nanti. Zakum ni macam kurma ajwa, dia kata. Padahal tak pun. Kurma ajwa kita makan kat sini. Tetapi buah zakum ini siapa yang makan? Macam mana dahsyatnya buah zakum ni? Sekejap lagi kita tengok. Baik. So, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ketika mana Abu Jahal kata gitu, dia kata, korang tahu tak apa itu buah zakum? Buah zakum ni macam kurma ajwa. Macam kurma ajwa. Kemudian dia kata apa? Abu Jahal ni adik-adik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dahsyat. Dia kata apa? Betapa berani Abu Jahal ni, dia cakap apa? Dia kata, la inistamankanna lanazkumanna hatta zakuman. Dia kata, kalau aku mampu, kalau aku dapat buah zakum ni, kalau aku dapat nanti buah zakum ni, aku nak makan sepuas-puasnya. Aku dapat buah zakum ni, aku nak makan sepuas-puasnya. Berani tak berani adik-adik? Allahu Akbar, tuan-tuan, puan-puan. Sebab itu, ingat hati-hati, jangan mempermainkan Al-Quran, jangan main-main. Kata tak apalah. Okey. Buah macam kurma, Ustaz. Okey, baik. Itu kata Abu Jahal. Tidak. Buah zakum ini bukan macam kurma. Abu Jahal dia mempermainkan. Abu Jahal dia kata macam kurma tu sebab dia nak permainkan ayat Quran. Buah zakum itu bukan begitu. Kerana buah zakum ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Dukhan, surah ke-44. Apa itu buah zakum? Surah ke-44 ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 43. Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya buah zakum itu. Buah ini disediakan untuk siapa? Disediakan untuk siapa? Ta'amul asim. Adalah makanan orang-orang yang berdosa. Dan macam mana buah ini? Kalmuhli yaghli fil butun. Buah ni adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, buah ini bila mana penduduk neraka makan, kalmuhli yaghli fil butun. Buah ini akan menggelegak di dalam perut. Menggelegak macam mana, Ustaz? Menggelegak macam mana? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kal ghayyil hamil, seperti mendidihnya, menggelegaknya air panas. Makan kurma ajwa tak menggelegak perut. Tetapi buah zakum ini adalah buah yang menyebabkan siapa yang makan, penghuni neraka akan makan buah ini, dah tak ada makanan lain, bila mereka lapar mereka akan makan. Dan bila makan, apa yang akan jadi? Kalmuhli yaghli fil butun. Ayat ini memberi maksud bahawa penduduk neraka juga akan makan. Penduduk neraka juga akan minum. Ayat yang lain bercerita tentang bagaimana minuman penduduk neraka. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Jahal mempermainkan ayat Allah. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, pastikan anak-anak kita. Ingatkan anak-anak kita, jangan mempermainkan Islam. Jangan permainkan sunnah Nabi SAW. Duk main-main ayat Quran. Bila orang tegur, dia kata apa? Alah, kan, nak melawak sikit pun tak boleh. No. Bab agama tak boleh nak melawak-melawak. Tak boleh nak main-main. Jangan mempermainkan agama. Nak melawak benda lain, boleh. Mungkin boleh. Tapi dalam bab agama, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak semua kena bimbing anak-anak kita supaya pastikan mereka jangan jadi seperti ini. Kita bila baca, kita dengar cerita pasal sirah, kita jangan anggap itu hanya Abu Jahal. Tapi cuba kita anggap dalam diri kita, bawa dalam diri kita, pastikan tak ada dalam keturunan kita perangai macam Abu Jahal. Yang mana main-mainkan ayat Allah. Walaupun Abu Jahal tak ada lagi dia sekarang ni dekat dunia. Tetapi jangan ada generasi Abu Jahal. Jangan ada zuriat kita yang berakhlak seperti Abu Jahal. Tuan-tuan, puan-puan, penting sangat-sangat untuk kita pastikan tak ada keturunan kita yang sebegini. Abu Jahal. Buah zakum tu dia kata dia nak makan. Kan? Dia kata, la ini stamakanna, aku dapat dia lanazkuman hatta zakuman. Aku nak kunyah dia sepuas-puas, nak makan dia sepuas-puas. Kata Nabi SAW, inna qatratan minaz zakum, sesungguhnya inna qatratan minaz zakumi kutirat. Kalaulah buah zakum ni dia ada getah. Dia ada getah, buah yang bergetah. Inna qatratan minaz zakumi kutirat, kalaulah getah sikit-sikit
sikit daripada bukan buah tu jatuh, sikit daripada getah buah zakum itu kufirat, jatuh dekat mana? Jatuh dekat bumi. Kata Nabi, la amarat alal ahli ardi aisyahum, maka akan binasalah seluruh penduduk bumi. Buah zakum ini bukan buah yang biasa-biasa, adik-adik. Jangan main-main. Maka akan musnahlah seluruh penduduk bumi. Dan kata Nabi, fakaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Macam mana nanti penduduk neraka yang tak ada makanan? Mereka lapar. Yang ada hanya buah zakum. Bila mereka makan buah zakum itu apa? Kalmuhliyah al-filbutun, menggelegah dalam perut. Allahu Akbar. Kita terkena api sikit dekat dapur, terpegang air panas pun kita dah menjerit, adik-adik. Lagilah sekarang ni bukan jari, hujung jari terkena air panas. Satu tubuh kita dijilat oleh api Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Tak nak. Kalau tak nak, esok subuh bangunlah awal. Jangan sampai mak kata engkau ni kau tak bangun, aku jirus dengan air panas baru kau tahu. Dia air panas baru dia takut. Sebab mak nak praktikkan sebelum kena api neraka, baik kena air panas tu. Tapi mak jangan buatlah lagu tu lah. Baik. So, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi SAW kena. Mereka permainkan ayat Quran. Abu Lahab, korang kenal tak Abu Lahab? Abu Lahab. Adik-adik, korang kenal tak Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ini, okey, saya berhenti 9.45 tak? Betul, kita start lebih kurang 8.45. Baik. So, Allahumma salli ala Muhammad. So, tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah, kalau nak kena stop bagi tahu, tuan-tuan. Apa ni? Baik. Apa nanti pihak organizer akan bagi tahu saya. Bismillah. Buah zakum. Okey, ni ada yang tanya. Anis Syafira, ustaz nak tanya buah zakum ada kat mana? Buah zakum dekat neraka, dek. Buah zakum ada dekat neraka. Nanti Anis Syafira balik Anis Syafira buka Quran. Buka Quran, buka surah Ad-Dukhan. Tulis surah Ad-Dukhan, surah ke-44. Tolong tulis sekejap. Siapa-siapa tolong tulis kat bawah tu. Buka Quran, surah ke-44, ayat 43 hingga ke-46. Okey, buah zakum ini buah dekat mana? Buah ini ada dekat neraka. Buah ini ada dekat neraka dan dia adalah makanan orang-orang penghuni neraka. Baik. Kita masuk Abu Lahab. Abu Lahab ni, okey, Abu Lahab ini, Allahumma salli ala Muhammad. Abu Lahab ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab, nama Abu Lahab ini adalah nama panggilan dia. Apa maksud Lahab? Lahab ini maksudnya kemerah-merahan. Muka dia macam merah, macam flawless sikit. Abu Lahab ni disebutkan dalam riwayat dia ni handsome. Adik-adik so jangan kalut nak handsome tapi perangai buruk. Okey, tak boleh. Okey, Abu Lahab ni orang yang sega. Dia kacak. Kita panggil macam ni lah, senang nak faham. Dia macam insta famous dekat Mekah lah waktu tu. Orang yang dikenali. Okey, orang yang dikenali, orang yang famous dekat Mekah. Dia kahwin pula dengan wanita yang cantik. Okey, dia kahwin pula dengan orang yang cantik. Siapa orang bini dia? Bini dia dikenali sebagai Ummu Jamil. Ummul Jamil. Jamil ni maksud apa? Jamil ni cantik. Okey. So, bini cantik, suami handsome, bini cantik. Wah, dahsyat ni. Namun dalam sejarah tunjukkan suami cantik, suami handsome, suami cantik pula. Okay, suami handsome, bini cantik, perangai buruk tak jadi lagu mana juga. Kerana kedua-dua orang ini dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Ustaz? Why Abu Lahab? Why isteri dia dicampak ke dalam neraka? Ni Ustaz nak cerita. Apa yang Abu Lahab buat? Adik, satu hari ketika mana turun ayat Quran, Nabi kan sebelum tu, tuan-tuan puan-puan, Nabi sebelum itu dia dakwah secara sembunyi-sembunyi kan. Dekat rumah Al-Qam bin Abi Al-Alqam kan, Nabi sebut dakwah pelan-pelan, maksud tak bagi tahu orang. Tak bagi tahu orang. Seumpama macam kita PKP, tak boleh keluar dekat rumah masing-masing macam tu, tak boleh. Ada polis lah, okay? So tak apa. Ini perumpamaan senang saya nak buat lah, contoh lah. So maka Nabi SAW pun dia apa? Allah SWT dia berdakwah pelan-pelan, apa slow, senyap-senyap. Baik. Kemudian turunlah ayat Quran, minta Nabi bagi dakwah secara terang-terangan. Sebelum ni cara tersembunyi, sekarang ini boleh dakwah secara terang-terangan.
Allah sebut kan, lamma nuzila, ketika mana diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada orang-orang asyirat, orang-orang sekelilingmu, aqrabin yang terdekat. Turun ayat tu, Nabi SAW, sa'idan Nabi SAW ala Safa, Nabi naik dekat Bukit Safa. Adik-adik, hari ni kalau kita nak buat pengumuman, kita ada TV adik. Kalau apa ada TV, Perdana Menteri nak buat pengumuman, kita ada TV, boleh buat live dekat TV. Kalau sekarang ni tak payah, kalau kita tak ada TV, kita ni bukan Perdana Menteri, kita nak buat pengumuman apa-apa, kita dah ada Instagram, boleh buat live, kita ada Facebook, boleh buat live dan sebagainya. Ni hari ni kita bersiaran melalui YouTube. Zaman dulu tak ada benda-benda ni, media belum ada lagi. Jadi tempat mereka buat pengumuman dekat mana? Dekat tempat yang tinggi supaya orang boleh nampak. Tapi suara didengari. Baik, Nabi naik, sa'idan Nabi ala Safa, Nabi naik dekat Bukit Safa. Nabi naik dekat Bukit Safa. Bukit Safa, nanti Google lah. Bukit Safa tu macam mana? Tanya dengan mak. Bukit Safa tu tempat orang sa'i tu lari tu. 7 kali tu. So Nabi naik dekat Bukit Safa. Nabi panggil. Faja'ala yunadi, ya Bani Fihir, ya Bani Adi, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi. Siapa Bani Fihir ni? Orang kat situ lah. Bani ni maksudnya keturunan. Orang-orang kat situ. Maksudnya kata Nabi, come here. Datang sini semua, main sini dekat sini. Aku nak cerita satu benda ni. Datang sini. Mereka pun datang. Sampaikan disebutkan, tuan-tuan, puan-puan, sampaikan disebutkan hatta ijtami'u, semua orang berkumpul, sehingga kan bila mana faja'ala rajul izalam yastati ayyukhraja, sehingga kan bila mana ada orang yang tak boleh keluar, dia tak boleh, mungkin dia ada kerja lain yang lebih penting dan sebagainya, dia tak boleh keluar, arsala rasulan, dia akan utus orang lain. Contoh bapak dia tak boleh pergi, dia kata kau pergi nak tengok lian zura mahwa, untuk nak dengar, sebab macam ada benda important je ni. Kenapa tiba-tiba Muhammad panggil? Mesti ada benda penting ni. Maka diorang pun semua pakat keluar rumah, pergi berkumpul dekat Bukit Safa itu untuk dengar apa lian zura mahwa, apa yang Muhammad nak cakap ni, berita apa nak yang cakap ni. Nabi naik, Nabi cakap, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum. Kata Nabi SAW, ara'aitakum, wahai Bani Fihir, Bani Adi, orang Quraisy semua, apa pandangan kamu? Ara'aitakum law akhbartukum, kalau aku khabarkan kepada kamu, aku nak habaq mai ke ampo semua. Kata orang Kedah kan, aku nak cakap dengan korang semua, law akhbartukum anna khailan biwadi, sesungguhnya khailan ada tentera, biwadi, di belakang lembah ini, di belakang bukit ini. Kalau aku cakap dengan korang, dekat belakang lembah ini, belakang bukit ini, ada turidu an tughira alaikum, yang ada apa, ada tentera yang bakal menyerang kamu. Aku untuk musaddiqin, korang percaya tak? Nabi tanya yang orang yang pakat berkumpul ramai tu, korang percaya tak? Aku untuk musaddiqin, korang percaya tak kalau aku cakap macam tu? Adik-adik, apa diorang jawab? Apa yang diorang jawab bila Nabi tanya macam tu? Apa yang diorang jawab dekat Nabi SAW? Mereka jawab apa? Mereka jawab, na'am, ma jarabna alaika illa sidqa. Ya, kami percaya. Sebab Muhammad, ma jarabna alaika, kami tak kenal engkau Muhammad illa sidqa, melainkan engkau orang yang dipercayai. Nampak adik-adik? Orang yang tak beriman dengan Nabi pun percaya dengan Nabi. Kita kalau orang yang tak suka dengan kita, percaya tak dengan kita? Dia kata, dia ni yang kau jangan percaya. Dia kalau cakap gajah pun boleh terbang. Kan? Dia kau jangan percaya. Dia cakap 10, 15 tak boleh percaya. Sampai lagu tu orang letak nama kat kita. Tapi Nabi, orang yang tak beriman dengan Nabi pun kata apa? Ma jarabna alaika ila sidqa. Sebab diorang kenal Nabi SAW ini sebagai orang yang jujur, orang yang bercakap benar, orang yang boleh trusted person, orang yang boleh dipercayai. Ini baginda Nabi SAW. Sebab itu yang kita sebut Nabi anugerah terindah ini. Kan, sampaikan bukan kata kawan terdekat sanjung, musuh pun kagum. Cuma ego tak nak beriman. Ini Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Nabi tanya gitu, orang kata kami percaya kalau ada tentera dekat belakang ni bakal menyerang kami. Kalau engkau cakap Muhammad, sebab engkau orang yang benar. Kata Nabi apa? Fa inni nazirun, sesungguhnya aku pemberi amaran keras. Fa inni nazirun baina yaday azabin syadid, di belakang engkau ada azab yang sangat yang sangat pedih. Kata Nabi SAW, di belakang engkau ada azab yang sangat pedih. Kata Nabi SAW,
Maksud Nabi apa? Nabi kata berimanlah dengan Allah, tinggalkan berhala. Adik-adik, sebab waktu tu orang-orang dekat Mekah, adik-adik, diorang sembah berhala. Tokong macam tokong tu lah. Diorang sembah berhala, pergi sembah tonggek, tunduk tonggek dekat situ. Sembah berhala. Diorang tak minta dengan Allah. Diorang pergi minta dengan Latta, dengan Uzza, dengan Manna. Berhala-berhala dekat tokong diorang pergi minta. Jadi Nabi suruh tinggalkan, jangan percaya dengan benda tu. Nak minta dekat Allah. Kenapa pergi minta dekat benda tu? Kan? Kau pergi minta dekat tokong tu, kenapa? Kau bagi makan, tiba-tiba kau pergi minta kat tokong tu. Apa hal? Kan? Adik-adik, maka dia kata Nabi, kembalilah, berimanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku? Ini momennya. Mari kita saksikan kenapa Abu Lahab masuk neraka. Antara momen yang menyebabkan turun ayat yang mengatakan bahawa Abu Lahab akan masuk dalam neraka. Kerana apa? Dia kata dekat Nabi, Abu Lahab terus bangun. Dia bangun sebab apa? Dia marah dekat Nabi. Dia kata apa? Saballak syairul yam, celaka engkau Muhammad. Seumpama bahasa Melayu kalau kita nak faham, seumpama macam ni, kurang hajar engkau Muhammad, saballak syairul yam, celaka engkau Muhammad, kurang hajar engkau Muhammad, alihaza jama'atana, sebab ni je engkau nak kumpulkan kami. Muhammad, engkau panggil kami berpusu-pusu keluar, tiba-tiba kau nak bagi tahu benda ni je. Nampak tak Abu Lahab anggap benda ni tak penting? Padahal ini cerita tentang bagaimana akhirat Abu Lahab nanti. Sepatutnya bila kita kena dengar, adik-adik, bila ustaz bagi tahu, jangan buat macam ni. Kan ustaz panggil, awak datang bilik guru, ustaz nak cakap dengan kamu. Kita pun datang. Ustaz tak suka kamu cakap macam ni. Ustaz nak kamu jangan cakap macam ni. Kita cakap apa dengan kawan? Sebab ni je ustaz panggil kami. Sebab ni je ustaz panggil kami. Kita anggap benda tu tak penting. Padahal dia penting untuk akhirat kita. Macam mana pandangan adik? Orang yang beriman bila dia dengar nasihat, ad-dinu nasihat, dia akan rasa ini nasihat. Oh betul. Ustaz, kami minta maaf ustaz, kami terlepas cakap. Kan? Tapi kalau orang yang macam Abu Lahab, dia akan kata, sebab ni je kau panggil kami. Tak penting pun. Ini tak penting. Bukan kami datang dapat duit pun. Kami tak dapat duit pun. Allahu Akbar, na'udzubillah. Adik-adik nak jadi macam Abu Lahab. Dia kata taballak syairah alhaza jama' tanah, celaka kau Muhammad, kerana ini kau kumpulkan kami. Allah jawab, dia laknat Nabi, Allah laknat Abu Lahab semula. Apa yang Allah laknat? Adik-adik buka Quran surah ke-111. Allah laknat Abu Lahab sampai hari ini. Ayat itu wujud dalam Quran. Sabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sia-sialah apa yang dia kuasa, apa yang dia usahakan tak ada value. Apa yang dia usahakan, harta, duit, kuasa, apa yang dia ada, nothing di sisi Allah. Dekat akhirat nothing, tak boleh bantu Abu Lahab. Nak jadi kaya kan? Adik-adik nak jadi kaya bila dah besar? Tapi adakah kekayaan tu boleh bantu kita? Nak jadi macam Abu Lahab, kekayaan tak boleh bantu dia. Sebab apa? Sebab dia tak bantu agama. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jadi macam Abu Lahab. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana bila mana dia melaknat Nabi, Allah turun baik laknat kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni jahat. Adik-adik, dia hina Nabi. Bukan saja Abu Lahab. Suaminya jahat, bini dia pun masalah. Bini dia pun teruk. Jangan jadi macam ni. Tuan-tuan puan-puan ingat. Suami yang baik, isteri pun baik. Suami bila isteri buat salah, suami tegur. Suami buat salah, isteri tegur. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Abu Lahab ini dahlah masalah. Bini Abu Lahab pun bermasalah. Tahu tak dia kata apa dekat Nabi? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari Nabi sakit. Nabi sakit. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Nabi sakit. Nabi tak larat bangun. Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan aw salatan. Kata periwayat lebih kurang dalam 2 ke 3 malam Nabi tak boleh bangun. Nabi sakit, Nabi baring je. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan-puan, kita kalau tengah sakit, kan, tiba-tiba orang datang buat lagi sakit hati, lagi sakit tak? Bertambah sakit tu.
Kan kita kata kau ni aku sihat nanti dia makan tampar je dengan aku ni. Dah kita kata gitu dah. Nabi ni tengah sakit ni. Istaka Rasulullah SAW. Nabi tengah sakit 2 malam ke 3 malam lebih kurang begitu. Tiba-tiba datang Minah ni. Siapa Minah ni? Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Faja'at imra'atun faqalat. Faja'at imra'atun faqalat, maka datanglah seorang wanita faqalat, iaitu Ummu Jamil, cakap dekat Abu Lahab. Faqalat, apa dia cakap? Apa dia cakap? Dia kata apa? Dekat Nabi SAW, ya Muhammad. Dia jumpa dengan Nabi, Ummu Jamil cakap dekat Nabi SAW, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Kejap nak habis dah, 9.45 dah. Okey, sorry kejap sikit lagi. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju, sesungguhnya aku mengharapkan ayyakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku harapkan agar supaya Tuhan, supaya syaitanuka, supaya syaitan kamu tinggalkan kamu. Adik-adik tahu tak dia cakap syaitan tu dekat siapa? Tahu tak dia sebut syaitan tu dia cakap dekat siapa? Inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka. Syaitan kamu tinggalkan kamu. Kamu tahu tak siapa yang dia panggil syaitan tu? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Isteri Abu Lahab digelarkan Allah sebagai syaitan. Sebab dia benci Nabi. Dia kata ayat yang Nabi sampaikan tu daripada syaitan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup dengan tu, dia kata apa? Lam arahu qaribaka. Dia kata aku tak nampak syaitan kamu ni 2-3 hari ni mana? Ayat Quran tak turun waktu tu kan? Tak turun ayat Quran waktu tu. Mana syaitan kamu? Berani adik-adik. Adik-adik, mulut jaga-jaga. Jaga mulut. Jangan sampai, biarlah aku nak masuk neraka pun. Aku yang nak masuk neraka, bukan kau. Hati-hati adik-adik. Biarlah aku masuk neraka pun. Masuk neraka nanti bukan aku seorang, ramai. Adik-adik ingat. Dia bukan macam korang beli tiket tau. Kalau tiket, dia ada tiket berapa yang dia buka. Nak jual 50 tiket. Neraka dia bukan ada allocate. Bukan Tuhan kata, okey, so kita akan masukkan neraka lebih kurang 700,000 orang. Tak ada. Bukan ada allocate adik-adik. Walaupun masuk ramai-ramai, jangan ingat bila ramai nanti panas tak terasa. Dah. Ramai macam mana pun masing-masing akan rasa bahang kepanasan neraka. Jangan main-main. Biarlah aku masuk neraka, bukan kau yang masuk neraka. Kubur asing-asing. Allahu Akbar. Adik-adik, perkataan ini yang kita sebut ni, orang dulu dah sebut dah. Orang yang menentang Rasulullah dah sebut. Kita nak jadi macam tu ke? Tiap-tiap tahun cerita pasal Maulidur Rasul, tapi perangai tak nak ikut Rasul. Tu je perangai kita buat lagu tu. Na'udzubillah min zalik. Maka bila dia kata syaitan kamu telah meninggalkan kamu, apa yang berlaku tuan-tuan puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Turun surah Ad-Duha, surah Wad-Duha. Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Ma wadda'aka. Ma wadda'aka. Kata Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, Tuhan kamu, syaitan kamu telah tinggalkan kamu. Dia kata Allah lah. Maka Allah jawab dalam surah Wad-Duha, ma wadda'aka. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala. Dan wa ma qala. Tuhan kamu tidak membenci kamu. Muhammad, jangan risau. Tuhan kamu tak tinggalkan kamu. Tuhan kamu tak bencikan kamu. Ayat ini turun kepada Nabi SAW. Adik-adik. Inilah antara sifat Nabi SAW, dicerca, dihina, tapi bagaimana kesabaran Nabi SAW. Adik-adik, cerita dekat Taif yang Ustaz berhenti dekat tengah-tengah tadi bila Nabi ditolak oleh orang Taif. Ni Ustaz dah tahu nak berhenti dah nak berhenti dah ni. So Nabi ditolak orang Taif, Nabi kata fan talaq tu, Nabi pun berpaling, Nabi pusing belakang. Nabi berpaling, Nabi nak teruskan perjalanan, kata Nabi falam astafik illa wa ana biqardi ta'alim. Kita bila stres kan, kadang kita stres, dia naik basikal, nak pergi mana tak tahu pun nak pergi mana, tapi aku nak ambil ketenangan. Nabi pun naik jalan kaki, jalan-jalan kan, kata Nabi fala astafik illa wa ana biqardi ta'alim. Aku tak sedar sampai-sampai aku dekat Qarnu Sa'alib, nama tempat. Qarnu Sa'alib, kata Nabi SAW, fa iza ana bi farafa'tu ra'si. Bila sampai dekat nama tempat Qarnu Sa'alib, farafa'tu ra'si, Nabi angkat kepala, Nabi tengok ke atas. Nabi tengok ke atas, farafa'tu ra'si fa iza ana bi sahabatin qad azallatni. Aku nampak ada awan naung aku duduk ke atas kepala Nabi. Ada awan naung Nabi SAW, fa iza fiha Jibril. Nabi tengok dekat atas, Nabi tengok dalam awan tersebut ada Jibril. Ada siapa?
ada Jibril alaihi salam. Kata Jibril apa? Ya Muhammad, qad sami'allahu qawla qaumika lak. Muhammad, Allah dah dengar apa yang orang Taif kata dekat kamu. Dekat Taif, Nabi dibaling batu sampai berdarah tubuh Nabi, sampai darah tu masuk ke kasut Nabi SAW. Nak sebut macam mana lukanya Nabi. Kata Nabi SAW ketika itu, maka malaikat Jibril kata, Muhammad, Allah dah dengar. Dan sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat penjaga gunung. Allah mengutuskan malaikat penjaga gunung untuk apa? Kata malaikat penjaga gunung, in syi'ta an utbiqa alaihim akhshabai. Muhammad, kalau kau nak, aku akan ambil gunung ini, aku akan bukit ni, aku akan hempap atas kepala mereka. Kepala siapa? Kepala orang-orang Taif tadi. Kepala orang-orang Taif tadi. Maka kata malaikat, nak tak aku ambil bukit ni, aku hempap atas kepala mereka. Adik-adik, kita kan, orang buat teruk dekat kita, orang buat jahat kat kita, tiba-tiba kalaulah malaikat Jibril tanya kat kita, kan malaikat penjaga gunung, nak tak aku hempapkan 2 bukit ni atas kepala mereka. Adik-adik akan jawab apa? Kita akan jawab apa? Biasanya kita akan jawab apa? Kalau kita ni manusia biasa ni, kita akan jawab apa? Kita kata kat malaikat, boleh tak 4 bukit? Aku rasa 2 macam tak cukup je. Malaikat kata, nak tak aku hempapkan 2 bukit? Kita akan cakap, boleh tak aku tambah lagi 2, 4? 4 baru sedap sikit orang kena. Hati aku ni sakit tak habis lagi. Betul tak? Tapi Nabi tak. Nabi tak. Ini sifat kemuliaan Nabi SAW. Macam mana Nabi boleh maafkan diorang ini? Kata Nabi, bal arju ayyakhrjallah min aslabihim. Jangan. Bahkan aku mengharapkan agar keluar daripada tulang sulbi mereka, may ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'ah. Bahkan aku mengharapkan agar keluar daripada tulang sulbi mereka, ya'budullah wahdahu, yang mengabdikan diri kepada Allah, yang sembahyang, yang ikut perintah Allah, la yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dia tak minta pertolongan kepada benda-benda berhala, tak minta pertolongan kepada makhluk, dia minta pertolongan, dia berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kata Nabi, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu kat mereka. Jangan buat macam tu dekat mereka. Kan? Bahkan aku mengharapkan agar mereka lahir daripada tulang sulbi mereka itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak Nabi, adik-adik? Hebat tak? Maka benarlah Muhammad SAW anugerah terindah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf kepada SK Kota Masai di atas kesalahan kesilapan. Ibu bapa, buat para ibu bapa, terima kasih banyak-banyak kepada Persatuan Ibu Bapa dan guru-guru. Terima kasih di atas jemputan dan bersama dengan kita pada malam ini. Kepada adik-adik, tahniah kerana dapat sampai ke penghujung pertemuan kita pada malam ini. Ramai malam ini, ada lebih kurang 323, Masya Allah. Baik, semua masih kekal dalam. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Saya mohon maaf sekali lagi, kan, pahlawan Melayu membela bangsa. Tadi MC dia pantun, aku pun nak pantun juga. Pahlawan Melayu membela bangsa, menentang penjajah, mempertahankan agama. Andai lidah terkasar bahasa, restu di pohon, maaf ku pinta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wabarakatuh. Baiklah, pihak majlis mengucapkan terima kasih atas kesudian tuan untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Hadirin, kita akan beralih kepada segmen cabutan bertuah. Jom kita dengar dan lihat bersama siapakah yang bakal menerima hadiah. Untuk makluman hadirin, ada 50 nama yang akan kita cabut pada malam ini. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, yang pertama, adik Adam Hakimi bin Abdul Aziz dari 5 dedikasi, Aisyah Zahara binti Abu dari 3 jujur, Saidatul Fashirin binti Muhammad Fazil 5 bestari, Zarif Irfan bin Muhammad Zawawi 3 budiman, Muhammad Zahrirul Liman bin Muhammad Hasnan 3 dedikasi. Baiklah, itu adalah 5 nama yang pertama. Seterusnya kita lihat 5 nama yang seterusnya. Adik Ahmad Afiq Haikal bin Ahmad Talha 5 budiman, Nur Alia Natasha binti Sutarno 6 sabar, Muhammad Afiq Syahmi bin Muhammad Hafizul
1 mulia. Nur Aisyah Sofira binti Bakairi 6 budiman. Nur Ayuni Sofia binti Muhammad Saiful Azwan 6 mulia. Nama seterusnya, adik dia Syarafana binti Muhammad Fasha 1 Bestari. Ammar Fakrullah bin Muhammad Zulkarnain 3 cerdas. Muhammad Danish Hakim bin Kamal 6 cekal. Nur Adriana Atirah binti Muhammad Faizul 5 amanah. Dan adik Muhammad Taqif bin Fezli 4 budiman. Seterusnya, adik Amni Atif bin Kamal Nur Amrin 5 gigih. Muhammad Iz Irfan bin Sahiful Anwar 5 amanah. Izzat Muhaimin bin Idris 5 bijak. Nur Muhammad Izzat bin Nur Hisham 5 budiman. Dan adik Siti Raisya Umairah binti Muhammad Rijhan 3 ceria. Baiklah, kita akan tengok nama seterusnya. Adik Alia Husna binti Muhammad Faiz 2 cekal. Adik Almira Zulaikha binti Muhammad Asri 5 budiman. Muhammad Iz Darwish bin Muhammad Tarmizi 4 bestari. Muhammad Lutfi bin Zulkifli 2 dedikasi. Adik Dinah Anisha binti Muhammad Azwa 1 budiman. Adik Muhammad Syahmil Haikal bin Suhadi 3 bijak. Qorisha Nur Kaisara binti Muhammad Nur Rizasmi 5 mulia. Ratna Aulia Zulfah binti Muhammad Rozairi 1 cerdas. Muhammad Firdaus bin Ilyasa 6 amanah. Nur Khairatul Ansha binti Abdul Halim 2 budiman. Seterusnya, adik Muhammad Iman Azim 1 setia. Muhammad Adli Hirzan bin Abdul Haris 5 budiman. Iris Irina binti Mat Zarita 5 bijak. Muhammad Amirul Arif bin Arifuddin 1 bijak. Dan adik Nur Atirah Nazihah binti Suhaimi 6 dedikasi. Seterusnya, adik Muhammad Syahmi Bakir bin Muhammad Bazi 6 jujur. Adik Nur Raihan Kalisha binti Nur Haslam 4 bestari. Damia Nur Imanina binti Muhammad Hazmi daripada 4 amanah. Hanna Hazika binti Hamzah 3 amanah. Marshila Naziha binti Muhammad Nizam 2 bestari. Seterusnya, adik Muhammad Syahidan Hazimi bin Zinizam 2 bestari. Khaira Naili binti Hasrul Hafiz 6 amanah. Balkis Asma Az-Zahra binti Muhammad 6 cekal. Muhammad Adham Safi bin Adnani 2 bestari. Muhammad Taqif bin Johari 5 amanah. Baiklah adik-adik. Seterusnya, adik Muhammad Rizkil Zikri bin Zaidi 5 sabar. Muhammad Faris bin Zuraimi 6 sabar. Mirza Batrisha binti Khairul Rizal 1 amanah. Ku Nur Akilah Fakihah binti Ku Ismail 3 dedikasi. Haziq Iskandar bin Azri Shah 6 cerdas. Baiklah, itulah tadi 50 nama yang menerima cabutan bertuah.
Hadirin, dengan berakhirnya nama cabutan bertuah sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sama ada yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.